Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kami dari pelajar Akademi Sepang kerjasama UTM semester 4. Presentation ini dalam subjek usahawanan dan keusahawanan. Perniagaan yang kami ambil ialah jenis makanan dan minuman, iaitu cendol sawit. Nama perniagaan ini ialah cendol sawit. Ahli kami terdiri daripada Arif Ahmad Kamal bin Eswan dan sebagai pegawai teknologi, Muhammad Aziz bin Johadi sebagai pegawai operasi, Muhammad Akmal Nizam bin Muhammad Mokhtar sebagai pegawai kewangan, Muhammad Ramizan bin Naim sebagai pegawai pemasaran, dan pegawai eksekutifnya ialah saya, Muhammad Razan bin Abdul Rahim. Strategi produk kami: pembentuk barangan serta mangkuk dan cawan. Perkhidmatan yang ditawarkan kepada pelanggan, keperluan atau kehendak yang ingin diberikan kepuasan ialah memberi layanan mesra kepada pelanggan, memberi nasihat tentang kebaikan cendol sawit, menerima tempahan cendol yang dikenali pelanggan seperti kenduri kahwin, majlis sunat. Perkhidmatan yang akan dibuat ketika projek ialah memberi layanan mesra kepada pelanggan, fast respon cek, kebersihan terjamin di sekitar kawasan perniagaan. Seperti yang ditunjukkan di slide sebelah ini, sasaran pasar. Sasaran pelanggan perniagaan ini ialah pengunjung dataran nilai, pelajar dan penduduk berhampiran. Saiz pasaran pula, Pelan Nilai Negeri Sembilan mempunyai anggaran 38,612 orang penduduk. Dengan pelbagai kemudahan pengangkutan yang ada, Nilai menjadi bandar yang membangun. Persekitaran dataran Nilai merupakan kawasan tuan bagi orang ramai. Terdapat banyak institusi besar yang terkenal berhampiran, iaitu Kolej Universiti Antarabangsa Nilai, Kolej Universiti Antarabangsa Inti, Kolej Universiti Sains Islam Malaysia dan Kolej Universiti Islam Malaysia. Selain itu, terdapat juga kompleks membeli belah seperti Nilai Square, Tesco, Giant, Hypermarket and Mall. Prestasi penyata pendapatan syarikat cendol sawit berakhir pada Disember tiap tahun. Seperti yang ditunjukkan di gambar rajah di slide sebelah ini, pada 2015 jualannya sebanyak 50,000, kos barangan dijual sebanyak 30,000, untung kasar pula sebanyak 20,000, pentadbiran 2,200, pemasaran 2,200, kewangan 1,951, jumlah belanja 6,351, untung bersihnya pula 13,649. Pada tahun 2016, jualannya meningkat sebanyak 5,000 menjadi 55,000. Kos barangan dijual 30,000. Untuk kasarnya pula juga meningkat sebanyak 5,000. Untuk kasarnya pula menjadi sebanyak 25,000. Pentadbiran 2,200, pemasaran 2,200, kewangan 1,951, jumlah belanja 6,351 dan untung bersihnya pula 18,649. Pada 2017 pula, jualannya sebanyak 60,000, kos barangan dijual 30,000, untung kasarnya pula 30,000, pentadbirannya 2,200, pemasarannya 2,200, keuangan 1,951, jumlah perbelanjaan 6,351, untung bersihnya 23,649. Pada 2018 pula, jualannya menjadi 65,000, kos barangan yang dijual sebanyak 30,000, untung kasar 35,000,
pentadbiran 2,200, pemasaran 2,200, kewangan sebanyak 1,951, jumlah belanja sebanyak 6,351 dan untung bersihnya pula sebanyak 28,649. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Azri bin Jadi. Saya sebagai CEO syarikat ini. Hari ini saya akan membincangkan tentang strategi harga syarikat ini. Okey, kami menyediakan pelbagai jenis cendol dan dua bentuk barangan seperti mangkuk dan cawan. Okey, yang pertama, cendol biasa. Kami meletakkan harga sebanyak RM3 pada cawan dan mangkuk. Seterusnya, cendol pulut. Kami meletakkan harga RM4 pada cawan dan mangkuk. Seterusnya cendol durian. Kami meletakkan hanya RM6 sahaja pada cawan dan mangkuk. Dan akhir sekali, cendol aiskrim. Kami meletakkan harga RM4 pada cawan dan mangkuk. Okey, saya akan memberi ruang kepada rakan saya untuk meneruskan topik yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Okey, seterusnya saya akan membincangkan tentang analisa pesaing. Kami ada beberapa pesaing yang berniaga bersekitaran dengan kami, antaranya ialah Air Balang dengan share pasaran mereka adalah 26.3%. Anggaran jualan sebulan mereka sebanyak RM5,000. Yang kedua adalah Ais Kepal. Share pasaran mereka sebanyak 15.8% dan anggaran jualan sebulan mereka sebanyak RM3,000. Seterusnya Air Tin dan Botol. Share pasaran mereka 21.1% dan anggaran jualan sebulan mereka sebanyak RM4,000. Seterusnya Coconut Shake. Share pasaran mereka sebanyak 23.7% dan anggaran jualan sebulan mereka sebanyak RM4,500. Akhir sekali ialah Channel Asli. Share pasaran mereka ialah 13.2% dan anggaran jualan sebulan mereka sebanyak RM2,500. Setiap pesaing memiliki kekuatan sendiri. Yang pertama adalah telah beroperasi lebih 3 tahun dan mempunyai pelanggan tetap. Yang kedua, setiap kedai ada menu istimewa. Ketiga, rasa minuman biasa di kalangan pelanggan. Keempat, dibuka dari tengah hari hingga ke malam. Dan keempat, harganya berpatutan. Manakala kelemahan pesaing-pesaing ini ialah memberi layanan yang lambat kepada pelanggan, keadaan kedai kurang bersih, cahaya di kedai tidak kurang secukupnya, suasana kedai kurang keceriaan dan kurang terhibur, dan akhir sekali tiada keunikan tersendiri. Okey, saya akan memberikan ruang kepada rakan saya untuk meneruskan topik yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmal Nizam bin Muhammad Mukhtar. Saya selaku pegawai kewangan. Seterusnya saya akan membentangkan tentang strategi pengedaran satu tempat. Corak pengedaran yang dicadangkan, yang pertama adalah edaran brosur. Edaran brosur adalah di mana kita memperkenalkan produk kita lebih mendalam kepada customer dan pelanggan kita. Yang kedua, edaran template. Edaran template ni, kita akan mengedarkan template ni kepada pelanggan-pelanggan kita yang berada di sekitar tempat kita berniaga. Template ni adalah salah satu cara untuk menarik pelanggan untuk membeli produk kita. Seterusnya melalui pengiklanan media sosial, yakni melalui Instagram, Facebook atau laman sosial yang lain. Seterusnya penyebaran dari mulut ke mulut. Contohnya seperti seorang pelanggan yang telah menikmati kita punya produk, dan apabila dia rasa sedap, dia sebarkan kepada rakan-rakan yang lain. Ini boleh dikatakan sebagai penyebaran dari mulut ke mulut. Seterusnya kenderaan atau kaki tangan pemasaran. Yang pertama, penyebaran dari mulut ke mulut, sama macam tadi lah. Seterusnya pemasangan pelekat pada kenderaan. Contohnya kita buat satu pelekat yang mana kita buat cantik pelekat tu yang menerangkan tentang produk kita ni, iaitu cendol sawit kita ni, dan kita lekatkan pada kenderaan. Mungkin masa kenderaan ni bergerak, orang yang memandu
di belakang dia mungkin boleh perasan pelekat ni. So dari situlah kita boleh dapat customer juga. Okey, seterusnya jangkaan kewangan, perbelanjaan harta, iaitu pelaburan aset tetap. Perbelanjaan pentadbiran berjumlah ringgit Malaysia 2,200. Perbelanjaan pemasaran berjumlah ringgit Malaysia 2,200. Perbelanjaan operasi berjumlah ringgit Malaysia 1,951. Seterusnya, perbelanjaan bulanan, yakni sebagai modal pusingan. Gaji dan caruman pekerja pentadbiran berjumlah ringgit Malaysia 3,750. Perbelanjaan pentadbiran berjumlah ringgit Malaysia 300. Perbelanjaan pemasaran berjumlah ringgit Malaysia 300. Gaji dan caruman pekerja operasi berjumlah ringgit Malaysia 2,740. Perbelanjaan operasi berjumlah ringgit Malaysia 300. Sekian, terima kasih. Saya Muhammad Ramidan bin Naim selaku pegawai pemasaran akan menerangkan tentang prestasi kunci kira-kira. Tahun yang dinilai ialah ada 4 tahun ya, iaitu 2015, 2016, 2017 dan 2018. Aset tetap kita mempunyai 2, iaitu kenderaan dan peralatan. Kenderaan yang paling banyak nilai paling tinggi ialah pada tahun 2015, iaitu sebanyak 40,000, dan paling rendah ialah pada tahun 2018 sebanyak 25,000. Peralatan pula yang paling tinggi nilainya ialah pada tahun 2015, iaitu sebanyak RM1,700, dan paling rendah ialah pada tahun 2018, iaitu sebanyak RM180. Aset semasa kita mempunyai 3 cabang, iaitu tunai, sibuk hutang, stok bahan mentah. Tunai pada tahun 2015 ialah RM10,000, 2016 RM15,000, 2017 RM20,000, 2018 RM25,000. Sibuk hutang pula 4 tahun ialah sama RM5,000. Stok bahan mentah pun sama saja pada tiap tahun, iaitu RM1,000. Jumlah aset yang paling tinggi ialah pada tahun 2015, iaitu sebanyak RM56,400. 2016 ialah RM56,100. Diikuti pula 2017 RM55,800, dan 2018 paling rendah ialah RM55,500. Equity, modal sendiri dan untung bersih. Modal sendiri semuanya sama RM10,000 pada 4 tahun. Untuk bersih berlainan pada tahun 2016 ialah RM13,649, tahun 2016 RM18,649, 2017 RM23,649, pada 2018 RM28,649. Liability, bagi pinjaman pada 4 tahun semua yang sama RM15,000. Pemihutang ialah berbeza, yang paling tinggi ialah pada tahun 2015, iaitu RM17,751. Yang paling rendah ialah pada tahun 2018, iaitu RM1,851. Jumlah equity dan liability yang paling tinggi yang pernah direkodkan pada syarikat kami ialah pada tahun 2015, iaitu RM56,400. Diikuti pula pada tahun 2016, iaitu RM56,100, dan 2017 pula tempat ketiga yang paling banyak ialah 2018 RM55,500, dan yang terakhir yang paling murah ialah RM50,000. 2017 RM50,800. Maafkan saya. Yang paling murah ialah 2018 RM55,500, dan yang ketiga terakhir yang murah ialah 2017 RM55,800 pada tahun 2017.
seterusnya ialah kesimpulan. Perniagaan ini dijangka mempunyai potensi untuk maju kerana tidak ramai usahawan bumiputera yang berani mencuba perniagaan ini. Samping itu, perniagaan ini tidak memerlukan modal yang terlalu besar serta kaki tangan yang ramai. Ia juga dapat membantu peniaga kecil dan sederhana untuk perniagaan mereka dengan lengkap. Okey, sampai di situ saja apa yang saya sampaikan, semoga dapat difahami dan lebih jelas. Akhir kata, visi kami ialah anda suka, kami puas hati. Okay. Jangan lupa tekan button share, like, subscribe. Okay, bye bye.